Saya si pandai kelakar sejam. Si pandai kelakar sejam. Paling bagus ya sehari. Sehari kelakar ya baru best. Ya. Saya hari itu saya apa lama juga sebab nak berlepas ke Sri Aman esok. Saya akan berus semua sudah doktor dan nurse di hospital Sri Aman. Bab pengarah madah malas lah kita tu. Ya, coronavirus tu banyak, ni apa malas? Ya, jadi kita laki bini jangan dekat ilah coronavirus. Hari itu nak kelakar tentang kepimpinan berkesan untuk membawa community ke arah pembangunan diri. Ya, kepimpinan. Kepimpinan tu kalau kita nak menghuraikannya memang hebatlah. Ya. Jadi senang aja kepimpinan. Ya, kita laki bini, orang laki adalah pemimpin yang hebat di rumah. Ya, pemimpin. Piknik tu, orang laki siapa jadi pemimpin lagi? Orang puan jadi pemimpin. Baru nak kelakar, baru nak kelakar, mau hidup luar. Lu suruh hidup luar laki. Orang laki dapat semali dah pencen kayak kunci kereta, engkahlah poket. Jangan digantung di dinding, takut tapuk ini. Bila bini hidup luar, lalu jalan, bang kunci dah ada dalam poket. Bye-bye sayang, abang tidur luar. Ya. So, sekarang kita lihat kepimpinan sangat penting dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan manusia, khususnya untuk masyarakat. Ya, kalau kita lihat, saya nak melihat di sini kelahiran seorang pemimpin kita katakan memang hebat. Jadi perkatakan right. Setiap ejakulasi menghasilkan 300 juta sperma, hanya satu akan mensenyawa menjadi telur. Bayar lelaki itu yang memberi telur-telur dalam banyak berjuta-juta, satu je akan jadi manusia. Kadang-kadang anak kita lelaki itu buang ke sana sini. Sian enggak sedah. Bila dah bini lah, anak-anak bagus-bagus dah habis buang sana sini. Bila bini lah, dan tu bapa tinggal. Ya. Jadi janin berusia 10 minggu, ini upah dia, ya, terkatakan right. Kemudian daripada situlah lahirnya seorang pemimpin. Ya, nisi ada anak kita apabila keluar, aku agung, saya ada yang ada. Maunya banyak aku bisa, aku agung, atau tak aku tu rumah lah, tak ada. Ya, ada orang Iban tu, ada orang Iban. Orang Iban ada Iban dan dapat tinggal tu. Anda tahu ndak aja aku Iban memang nanti dah nemu aku Iban. Ada ngusul ke rumah panjai kami enggak nemu deh. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat mengapa manusia ini sebenarnya kita katakan sebagai khalifah maksudnya banyak diperkatakan tentang manusia ini, pemimpin. Apabila kita dilantik menjadi pemimpin, kita mesti yakin. Babnya anak pemimpin tu bajunya mesti style. Ya, saya selalu ditegur oleh anak saya, maka dah tua. Pakai baju kacak juga. Ya, maka dah tua, pakai kereta kacak juga. Kau tu. Bapak dah tua, pakai kereta kacak. Kuang-kuangnya gua nangga kereta, ndak nangga muka bapak. Ada ya gua nangga. Tu dah tua, pakai kereta gedang kedup, siapa nak nangga? Tulah hantu ya dah pencin poyo po. Jadi orang pencin, ingat ya, up to date. Rambut putih, suah belang-belang. Jalan mesti steady. Ya. Memanglah kita tu ada penyakit. Saya pun ada penyakit. Tidak ada manusia yang tidak ada penyakit. Ya, ada 20-an ke atas. Ada. Macam-macam penyakit. Ada kawan saya pencen sepatutnya bulan 11, bulan 7 dah jalan. Bulan 7 dah jalan, gratuity 300 lebih ribu. Bini tinggal senyum. Lalu make up baru aku, ya Allah. Tebana make up kau ni ndak duit banyak, tinggal lakiku dah mati yang mana so. Ingat dah orang laki
dekat nak pencen, jaga kesehatan. Jangan kelak kita tu nangis tak kata, ayang, jimat ke belanja duit aku. Ngan kebenar nak belanja. Aku tu dapat belanja, aku tu nak amat di hati aku tu. Ya, apabila dapat duit, ya, nak makan apa, makanlah. Aku nak makan boyak yang, beli boyak. Ya, beli. Aku nak pakai kasut 3 tinggi, pakai. Walaupun kita tua, kita dah pencen, sadar orang agung kita pakai apa yang nak pakai, tapi kita tak mau pakai apa-apa, kau kita. Ya, jadi kita tu sebagai pemimpin, ya, kita kalau pencen pemimpin, nun orang pemimpin masyarakat, masyarakat akan anggap kita. Ya, apabila kita bercakap, nya akan dengar. Bila kita memberi ucapan, hebat sikit suara, faham orang apa nak dipadah kita. Jangan kelak apabila kita meeting di kampung, lalu pakai bahasa tinggi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini saya nak bercakap tentang kepimpinan. Adapun kepimpinan, menurut kamu sini, siapa nak dengar? Antu. Bunyi ngambil perso. Malah kau nak dengar kau tua ya. Jadi kita kelakar bahasanya. Hari itu kita meeting. Bila kita meeting, dengar. Bila lingo banyak kuit. Bila tak faham, tanya. Jangan kelak habis meeting lah mengungur dengan aku. Ya, jadi pemimpin mesti positif, mesti yakin dengan diri pun. Apabila dilantik, apabila orang lantik kita, dapat tak aku kah, dapat tak aku kah, dapat tak aku kah. Macam kita bini lah, kebetulan bini kita besar badan. Kita kecil, dapat tak aku menghadapi kau kah. Mau kita turun pasar ya, turun tak pasar Bandar Kucing turun kita. Mu lakinya kecil, bininya besar, anak kami. Berapa orang anak kau? Nak ingat ke aku? Banyaklah anak kau. Anak pun dah ingat ke. Ya. Kadang-kadang bini kecil, laki besar, anak pun banyak juga. Tuhan berinya macam ya. Kadang-kadang dua besar, sedap anak. Ya, ni anak kau ni, tak tahu tak habis. Mbak badan besar. Jadi pemimpin satunya yang penting sehat. Sakit mesti ada. Ustaz ada, apabila kita sakit, tandanya Tuhan sayang kita. Kata ustaz lah. Ya, jadi sakit mesti ada. Apabila kita sakit dada, jangan kita madah. Aduh, tak lama je kita mati sakit dada. Memang mati. Memang mati. Ya, apabila sakit dada, tu ke jantung tu sakit tulang. Sakit tulang. Ya, sehat kita, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, ingat ketika mana Tuhan telah berfirman pada kita tu banyak ya. Ya, jadi lantaran dari penghormatan inilah sehingga kini manusia masih dipilih untuk mentadbir bumi ini. Ya. Jadi dipilih orang-orang yang tertentu menjadi pentadbir. Macam kita di DBKU, Datuk Bandar, pengarahnya dipilih. Ya, kita pun dulu pun dipilih juga. Kami orang minta kerja di BKU tak dapat, kita rapat. Ya, biarlah dekat nak pencen makin sigat kerja. Kawan saya pencen oleh kena loan rumah lo dah habis, loan kereta lo dah habis, nyos orang je kerja, bini make up terbaik. Alun dapat pencen aku tu yo kena tangga ko. Banyaklah utangku, menambun sana sini. Biarlah mu kita loan kerajaan, beli rumah, dibayar oleh kerajaan, kita mati, rumah beri. Rumah beri. Ya. Jadi bila kita dah beli rumah, minta mati je. Biar anak tinggal rumah beri. Ya? Ini dia ya. Kita jangan mintalah ya. Pemimpin, ya. Pemimpin maksudnya bertanggungjawab dalam menguruskan sesuatu kumpulan organisasi orang kampung yang ada dengan kita tu. Ya pemimpin, ya. Pemimpin yang hebat, orang kampung hebat. Pemimpin di BKU hebat, orang di BKU hebat. Ya. Pemimpin jawatan kuasa kemajuan kampung hebat,
jawatan kuasa itu pun hebat. Ya, pemimpin di rumah hebat, anaknya hebat. Ya, babialah berkelakar tentang pemimpin, kita nangga kita pun di rumah aja. Bapa dan mak pemimpin yang hebat. Ya, mun bapa ya sebenarnya orang yang mahu memajukan anak, anaknya hebat. Mun mak ya sentiasa nangga anak, menegur anak, anaknya hebat. Babialah kita di rumah jangan menggunakan bahasa kasar-kasar. Celaka kau. Setan. Apabila kita madah anak kita celaka, kita mak celaka. Apabila kita madah anak kita setan, kita mak setan. Jelu, kita udah jelu. Anak kangau jadi jelu, kita dah. Indah jelu. Kalau orang Cina, ayah pupa luar. Ma, lu kau ngame, lu puba lu. Ya, ini tidak boleh. Di rumah jadi pemimpin, anak akan nangga. Di kampung jadi pemimpin, masyarakat akan nangga kita. Ya, ini kita kena ingat. Jadi pemimpin ini bukan senang. Semua kiri kanan orang perhatikan. Di rumah kiri kanan diperhatikan anak. Mun kita nak kelahi laki bini, jangan kelahi depan anak. Kelahi dalam bilik. Mun bini madah, bang kelahi bang, jom bang berkelahi terdua bang. Madah kami bini tunggu loyang. Malam kelak pukul 11.30 dalam bilik terdua berkelahi berasak. Anak ndak nangga. وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji dan syukur hanya untuk-Mu
atas segala kurniaan rahmat dan nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Pada pagi yang berbahagia ini, kami menadah tangan memohon kehadirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawakku sayang. Yang amat berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak. Dev-dev kehormat, Tan Sri, Datuk-datuk, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua masyarakat, para hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama hadir dalam satu majlis yang begitu istimewa, khasnya untuk warga DBKU dan penggiat kejiranan mesra dalam kawasan DBKU dalam majlis perjumpaan khas Yang amat berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri bersama-sama dengan kejiranan mesra DBKU. Marilah kita sama-sama memberi tepukan yang gemuruh kepada Yang amat berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri kerana dapat meluangkan masa untuk hadir bermesra dengan kita dalam majlis yang begitu bermakna pada pagi ini. Dan sesungguhnya kehadiran Yang amat berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri amat bermakna kepada kita semua, terutama dalam usaha kita untuk mencorak masa depan perjalanan kejiranan mesra yang telah pun wujud sekian lama bersama dengan DBKU untuk memberi manfaat kepada warga kota dalam kawasan Bandaraya Kuching, khasnya kawasan Kuching Utara. Pada masa yang sama juga kita mengucapkan setinggi penghargaan kepada Yang amat berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri kerana dapat meluangkan masa bersama dengan kita pada pagi ini walaupun dipenuhi dengan jadual yang begitu sibuk. Setiap hari, setiap masa berada di banyak tempat semada dalam negeri Sarawak ataupun di luar Sarawak menjalankan tugas. Dan sebelum saya menyampaikan ucapan, izinkan saya untuk menyampaikan penghargaan dan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang amat berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri kerana telah pun disebut oleh orang Malaysia pada hari ini sebagai a man who saved Malaysia. Ini kata-kata yang saya petik daripada seorang pengamal media sebelum beliau menginterview Yang amat berhormat Ketua Menteri kita satu ketika dahulu, beberapa hari lepas, dan mengatakan bahawa I'm very honoured because this morning I'm with a man who saved Malaysia. Tak lain tak bukan Ketua Menteri kita. Yang amat berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri, pada pagi ini kita bersama dengan kepimpinan Barisan Harapan Kejiranan Mesra daripada 50 buah lokasi ataupun lokaliti, kampung-kampung ataupun taman-taman perumahan di seluruh kawasan di bawah pentadbiran Dewan Bandaraya Kuching Utara. Dan daripada 50 buah jawatan kawasan ini terdapat lebih kurang hampir lebih sedikit 300 orang kepimpinan daripada KJM kita. Jadi ini bentuk satu pendekatan yang telah pun diambil oleh pentadbiran Dewan Bandaraya Kuching Utara untuk memastikan bahawa usaha kita untuk merapatkan silaturahim, meningkatkan semangat kejiranan mesra dan seterusnya untuk menjadi penggiat kepada pelbagai usaha di BKU, menggerakkan kegiatan di kawasan pentadbirannya melalui penyertaan masyarakat dapat kita laksanakan bersama-sama dengan jawatan kuasa KJM ini. Seperti yang sedia kita maklum bahawa kejiranan mesra di BKU telah pun ditubuhkan pertama kalinya pada 3 November tahun 2001 yang telah pun dilancarkan oleh
mantan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita, Pensri Dr. Taib Mahmud, Yang di-Pertuan Negeri kita pada 3 November 2001 di KJM Taman Fitrah. Matlamat kejiranan mesra KJM ditubuhkan pada waktu tersebut adalah untuk memupuk perasaan kasih sayang dan sikap tanggungjawab di kalangan individu dalam masyarakat dalam kawasan kita dalam Pantai Baran di BKU. Yang keduanya untuk mengeratkan semangat silaturahim sesama jiran tetangga. Dan seterusnya yang ketiga ialah untuk mempertingkatkan suasana harmoni dalam masyarakat. Alhamdulillah sejak penubuhannya pada 2001 sehingga kini, objektif tersebut telah pun tercapai hampir kesemuanya. Di mana pada hari ini kita dapat perhatikan bahawa warga kota di BKU khasnya telah pun dapat memberi penekanan kepada kehidupan yang harmoni dan sejahtera, dapat mengamalkan kehidupan yang menekankan semangat kejiranan, dapat mengamalkan kehidupan yang menekankan aspek keselamatan, dan seterusnya meningkatkan suasana harmoni dalam masyarakat. Jadi inilah usaha yang telah dan sedang dan insyaAllah akan kita teruskan bersama dengan kepimpinan KJM yang ada di kawasan kita untuk memastikan bahawa kawasan Dewan Bandaraya Kuching Utara ini akan terus menjadi tempat yang mesra, aman dan harmoni. Yang Amat Berhormat atau Petinggi Ketua Menteri, antara aktiviti yang telah pun dilaksanakan oleh KJM kita melengkapi berbagai aspek, berbagai bentuk. Sebentar tadi apabila Yang Amat Berhormat sebelum masuk dalam Dewan ini telah pun ditunjukkan dengan beberapa produk yang telah pun dilaksanakan di peringkat KJM kita. Umpamanya di kawasan N8 Satok. Produk yang telah pun diperkenalkan ialah produk kraft manik di Kampung Kuda Iban. Kalengnya telah pun dipakai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi tadi. Manakala di kawasan N7 Semariang ada dua produk, iaitu projek cendol kampung di Kampung Sungai Bedil Besar dan projek acar timun asli di Kampung Sungai Midin. Di kawasan N6 Tupung, aktivitinya ialah transformasi Dewan Tupung sebagai pusat riadah komuniti Tupung. Dan di kawasan N5 Demak Laut, aktivitinya ialah projek ikan rangup di Kampung Bako. Dan di kawasan N4 Pantai Ramai ialah projek penanakan madu kelulut di Kampung Pulau Salak. Jadi ini antara produk-produk kampung yang telah pun dilaksanakan dan begitu established dan telah pun mendapat perhatian masyarakat luar sehingga sebahagian daripada produk ini dapat memberi pulangan yang begitu besar, menjana aktiviti sosioekonomi, meningkatkan pendapatan dan seterusnya meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan yang terlibat. Jadi kita harap untuk mendapat sokongan padu daripada Kerajaan Sarawak untuk memastikan bahawa setiap aktiviti-aktiviti seumpama ini dapat kita teruskan dan kita perkembangkan ke seluruh kawasan di BKU, terutamanya yang melibatkan peranan fungsi tanggungjawab yang dilaksanakan oleh jawatan kuasa KJM kita. Jadi harapan kita dengan adanya perjumpaan kita pada pagi ini bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri akan kita kongsikan idea baru apa yang bakal kita laksanakan pada masa-masa yang akan datang. Boleh kita bayangkan sejak kita bermula pada 2001 bersama-sama dengan DBKU, kita telah melaksanakan berbagai bentuk program untuk memberi manfaat dan kesejahteraan kepada penduduk di kawasan kampung, taman perumahan, tempat kita tinggal melalui kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Jadi selepas ini kita nak pastikan dapat mengatur lagi aktiviti, kegiatan dan program-program yang lain yang dapat kita laksanakan untuk memastikan bahawa dalam tempoh lebih kurang 10 tahun yang akan datang, daripada tahun 2020 sehingga pada tahun 2030, merancangkan berbagai program untuk memastikan masyarakat kita
dapat kita bangunkan. Kerana sebab apa? Pada tahun 2030, kita telah merencanakan, Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri telah merencanakan bahawa pada tahun tersebut, Sarawak akan menjadi negeri yang termaju di Malaysia. Dan apabila insya-Allah Sarawak menjadi negeri yang termaju di Malaysia, kita sebagai rakyat Sarawak, kita sebagai warga Kota Kuching Utara turut sama-sama maju seiring dengan kemajuan negeri kita. Jadi terima kasih dan mengucapkan setinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri di atas banyak ilham idea yang telah pun dicetuskan selama 3 tahun ini. InsyaAllah saya bersama dengan bahagia Datuk Bandar, Tuan Pengarah, bersama dengan kepimpinan Pegawai Kanan daripada DBKU, semua staf serta rakan-rakan kita yang memimpin kejiranan mesra DBKU ini akan bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi untuk membangunkan kawasan DBKU dan seterusnya warga kota yang ada dalam kawasan Kuching Utara. Dan akhir sekali saya ingin sentuh satu perkara baru yang nak dilaksanakan di kawasan kita, ialah idea yang telah pun dicetuskan juga oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri, iaitu menubuhkan jawatankuasa All Kuching Smart Heritage, OKSI, yang diwujudkan lebih kurang setahun yang lepas. Dan pada hari ini OKSI pun sama-sama akan bekerjasama dengan DBKU untuk membangunkan sebahagian daripada kawasan dalam pentadbiran DBKU, terutama yang melibatkan aspek warisan, kampung-kampung lama, sejarah-sejarah lama, serta kebudayaan-kebudayaan yang ada di kawasan kita untuk kita perkembangkan. Dan kita nak kekalkan seiring dengan pembangunan kawasan Bandaraya Kuching. Dengan kata lain, apabila Bandaraya Kuching membangun, masyarakat yang tinggal dalam kawasan Dewan Bandaraya turut sama membangun. Pada masa yang sama, mengekalkan warisan lama, budaya lama kita, supaya seiring dapat kita wariskan pada generasi-generasi yang akan datang. Jadi ini antara perancangan yang sedang dan insya-Allah akan sama-sama kita laksanakan. Akhir kata, bagi mewakili warga kerja di Dewan Bandaraya Kuching Utara, yang bahagia Datuk Bandar, Tuan Pengarah, pegawai kita serta semua yang terlibat dengan kepimpinan KJM di BKU, sekali lagi kita mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri yang dapat hadir memeriahkan majlis kita dan seterusnya merasmikan majlis kita pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis Murakab untuk menguruskan DBKU. Yang berhormat saudara-saudara lagi, Puan Datuk Sharifah Hasidah, Menteri Muda yang menjaga undang-undang kita, berbahagia Datuk Bandar, Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk JL ataupun Junaidi Agaduan. Seterusnya yang berhormat Saudara Dr. Hazlan serta yang berhormat Saudara Fazaruddin, berbahagia pengarah di BKU, berbahagia Tan Sri Ayahanda Abang Ahmad Urais, sentiasa muda. Seterusnya Dewan Jemputan warga di BKU, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama, saya memanjat syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita dapat sama-sama menghadiri satu majlis di mana kita melihat peranan di BKU dalam kita hendak membangunkan Bandaraya Kuching dan juga perhubungan bandaraya dengan warga Kuching melalui satu program disebut sebagai Kejiranan Mesra. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada pihak warga di BKU
termasuklah masyarakat yang telah dapat memainkan peranan yang begitu baik bagi kita mengekalkan perpaduan dan keamanan di dalam DBKU. Dan yang penting ialah untuk kita mencari pendekatan-pendekatan yang baru bagi kita membangunkan DBKU Bandaraya Kuching sebagai smart city, iaitu bandaraya pintar. Apabila kita mempunyai bandaraya pintar, bermakna warga yang tinggal dalam DBKU adalah orang yang pintar. Kalau tidak, dia tidak seiring dengan bandaraya pintar kalau warganya tidak pintar. Alhamdulillah, pendekatan kita untuk membangunkan DBKU sebagai Kuching ini bandar pintar, kerana kita rasa bahawa orang yang tinggal di Bandaraya Kuching adalah orang-orang yang pintar. Sebab itu saya rasa kita hendaklah mengenali apakah pendekatan yang harus kita laksanakan dalam kita hendak mentransformasikan Bandaraya Kuching. Kepada DBKU, syabas dan tahniah kepada pengurusan dan Datuk Bandar yang telah dapat membawa perubahan-perubahan mengikut perubahan yang ada di era ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya hendak berkongsi beberapa perkara supaya ia dapat menjadi satu platform bagi kita mengeratkan lagi perhubungan di antara DBKU dengan masyarakat DBKU. Pertama ialah perhubungan menggunakan teknologi, iaitu kita ada platform supaya apa juga masalah yang dihadapi oleh masyarakat di bawah DBKU dapat dihantar dengan segera kepada pihak pengurusan. Dan ini sudah tentu dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat di kawasan-kawasan yang bermasalah. Bermakna kita gunakanlah teknologi yang ada seperti website yang khusus di antara mereka yang telah dipilih sebagai jiran kepada DBKU, supaya mereka mempunyai satu platform dia sendiri dan boleh menghantarkan maklumat kepada pihak DBKU untuk penyelesaian. Bermakna you can send your message direct to DBKU through a dedicated platform, and solution can be given to the affected people. Katakanlah kalau ada jalan yang harus diperbaiki, hantarkanlah dengan gambarnya, lokasinya, supaya kita dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita. Sekarang ini tekan saja butang, semua boleh melihat. Saya telah melancarkan juga perkara yang serupa untuk JKR. Sekarang JKR sudah ada apa disebut sebagai JKR Dash. Saya sendiri boleh masuk ke website JKR Dash dan mengawasi sama ada projek itu telah dilaksana atau tidak. Sama ada projek tersebut mempunyai masalah atau tidak, dan kita dapat coba menyelesaikan masalah. Begitu juga Land and Survey. Jabatan Tanah dan Hukum adalah LASIS, LASIS. Masuk saja sana, kita tahu di mana keadaan lot tanah, sama ada dah bayar cukai atau tidak,
dan seterusnya apa juga yang ada hubung kait dengan tanah. Begitu juga dengan DBKU. Saya rasa orang di kawasan DBKU boleh menghantarkan masalah direct kepada main data DBKU. Jadi tuan-tuan, ini cara baru. Nombor dua ialah untuk kita melihat dari sudut safety, iaitu sama ada tempat itu mempunyai ataupun keadaan yang selamat atau tidak. Kerana mungkin beberapa tempat yang agak penting kita letakkan CCTV. Dan CCTV ini dapat mengawasi apa yang berlaku di dalam kawasan-kawasan tersebut. Dan ini dapat diberi kepada pihak DBKU. Bermakna keseluruhannya adalah smart information. Jadi ini yang hendak kita laksanakan DBKU. Memang mengambil ongkos, upfront cost. Alhamdulillah GPS telah dapat menguruskan untuk mendapat dana untuk membantu DBKU. Yang kedua, mengenai dengan Old Kuching Heritage. Ini adalah satu pendekatan untuk kita mempertahankan budaya lama yang ada di Kuching. Sebab itu kita adakan OKC ini, bermakna Old Kuching Heritage, untuk kita sama-sama mengkongsikan tradisi dan budaya kita kepada para pelawat yang datang di Kuching. Khasnya dari sudut budaya kita. Kita tahu bahawa di Kuching ini kebanyakannya orang Melayu tinggal di Kuching selain daripada kawan kita masyarakat Cina. That is urban area. Dan hari ini Kuching sudah menjadi bandaraya metropolis, iaitu mempunyai semua bangsa dah ada. Bermakna kalau kita mempunyai populasi yang menyentuh banyak bangsa, kadang-kadang budaya itu hilang. Sebab itu kita akan mewujudkan apa yang dikatakan Old Kuching, iaitu tempat budaya yang dah lama di Kuching dipertahankan. Umpamanya tradisi kampung-kampung kita, perhubungan di dalam kampung, dan juga budaya-budaya tradisi yang terdapat di Kuching sebagai sejarah. Sebab itu apabila kita membangunkan Darul Hana kita bangun sebagai kampung yang moden, ia juga mempertahankan tradisi yang ada di kampung-kampung Darul Hana. Sebab itu kita akan bangunkan Museum Melayu di Darul Hana yang akan ongkosnya besar juga di bawah museum. Dan ini adalah untuk mempamerkan budaya yang terdapat di kawasan-kawasan Melayu. Khasnya kampung seberang dan juga kampung tradisi Melayu. Umpamanya majlis nikah kahwin. Dulu pengantin pakai baju lain sikit kini tu lah. Kini tu gaun panjang-panjang. Sampai orang yang angkat gaun belakang. Tapi mari orang nikah pakai pakaian yang tradisi, yang ada value. Begitu juga orang lakinya, pakaiannya berlainan. Sebab itu kita bangunkan songket dan keringkam sebagai tradisi orang-orang tempatan. Kalau ada majlis kenduri kendara khususnya kahwin. Tapi si dapat ngikut cara lama lah. Orang mari kalau nya pengilan main ambil motor pasang bendera, ngambil orang pengilan. Kini tu orang banyak motor, mari saya ada motor. Saya sempat juga lah jadi dereba ngambil orang kalau orang kahwin. Ada bendera ringkah sambil dia bergerek dalam motor. Tuan-tuan dan puan-puan, ini tradisi yang ada dan kita bangunkanlah
budaya tersebut di bawah Old Kuching Heritage. Begitu juga dengan masyarakat Cina yang ada di Kuching, khasnya Campenta Street, High Street, Main Bazaar, Jalan Padungan, yang mempamerkan budaya masyarakat Cina. Disebut itu Kuching di bawah MBKS di BKU, kita mempunyai khazanah yang begitu besar nilainya yang harus kita pertahankan sebagai satu landasan mengukuhkan perpaduan antara kaum dan juga antara agama. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga hendak menyentuh mengenai dengan pembangunan fizikal di BKU dalam masa 5 tahun. Pertamanya, Kampung Darul Hana. Darul Hana akan menjadi kampung tradisi yang moden. Kita lengkapkan dengan budaya yang terdapat di kawasan Darul Hana, khususnya the core family yang memang tinggal di sana. Tapi masyarakat kita sudah berkembang, ada yang dah anaknya kahwin, ada extended family. Yang extended family ini kita akan bangunkan di kawasan yang lain for extended family. Kerana kawasan tidak mencukupi. Di antara yang kita bangunkan ialah di kawasan Kampung Sungai Berdaun dan juga di belakang Buntal. Satunya adalah tanah untuk wang kampung Buntal, tapi di antara Buntal dengan Jambatan Sentubung, kita ada hendak membangunkan untuk extended family masyarakat Melayu. Selain daripada kawasan dekat Sungai Salak. Ini adalah satu-satunya yang kita nak bangun untuk extended family supaya harga rumahnya tidak mahal, infrastrukturnya akan ditanggung oleh GPS. Kalau timbuknya, jalannya, elektriknya, semua kerajaan tanggung. Hanya orang beli rumah aja. Rumah pun core house, iaitu bertiang, 3 bilik, 2 bilik mandi. Lepasnya kalau rezekinya bertambah, yang boleh mulah libah jalah. Jadi banglo lah rumah ya kelak. Ini adalah cara kita untuk membantu rakyat mendapat rumah yang berpatutan. Ini physical developmentnya. Yang kedua ialah masyarakat kita yang menghadapi sungai. Kita akan naik tarafkan sungai kita. Sekarang ini kita sedang membina benteng ataupun macam waterfront di Kampung Lintang hingga ke Kampung Tanjung. Kerana sebelah masjid sudah berpola. Dan seterusnya akan terus kita bangunkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 hingga ke Medan Niaga Satok. Kita akan ada waterfront terus sampai ke Satok. Ini akan menaikkan taraf kedudukan kawasan Tupung, kawasan Satok. Saya dikira interest lah, saya wakil rakyat ya. Satok dan juga kawasan Sarifah Hasidah. Kita akan tingkatkan semua. Sambilnya kita akan juga membangun kampung tradisi di kawasan Sejingkat. Kita sudah ada master plan for Sejingkat housing development di bawah Dr. Hazlan. Termasuklah, tapi itu bukan di BKU. I'm not very sure whether di BKU. Tanjung Bako. Tanjung Bako di mana kita akan membangunkan sebuah jambatan daripada Samarahan Tanjung Bako, jambatan ke BCCK, kawasan BCK terus ke Sentubung, dan insya-Allah jalan ke Sentubung akan dinaik tarafkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Double dual carriageway. Ini adalah sepintas lalu pembangunan fizikal yang kita naik taraf di kawasan DBKU sampailah ke Bako, Buntal dan juga Sentubung, termasuklah Sungai Salak. Jadi tuan-tuan, adik-kakak sekalian, inilah yang nak saya kongsi. Mudah-mudahan kita
menjagakan perpaduan kita. Untuk rancangan kita lah. InsyaAllah lah, selagi saya jadi Ketua Menteri, saya dapat melaksanakan tu. Ya serah dengan kita lah. Sama kita mau kan tak. Ya saya serah dengan kita. Sama ada kita di Bandar Kuching, mau tingkatkan keadaan kita, ya itu pulang pada kita, kerana masanya akan sampai untuk saya serah kuasa kepada kita. Kita yang menentukan. Kalau kita mau untuk berjalan, tak kerti lah. Tak kerti kita lah. Kerja kuat untuk kita membangunkan bukan saja kawasan kita, seluruh negeri Sarawak. Saya mengucap terima kasih, memang benar. Apabila negara kucak kacil, rakyat yang teruk. Kalau negeri kita kucak kacil, kita tidak dapat melaksanakan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Sebab itu minggu lepas memang negara Malaysia kucak kacil. Tidak ada kerajaan, tidak ada Perdana Menteri. Maka saya dengan rakan-rakan dalam GPS telah dapat menyelamatkan Malaysia daripada kucak kacil. Dan alhamdulillah hari ini Perdana Menteri kita ada. Setidak-tidaknya saya dengarlah sidak tadi madangan saya dalam bilik, Menteri akan dilantik pada hari ini. Jadi kita dah ada kerajaan. Jadi kita tunggulah apa yang akan berlaku di Kuala Lumpur. Sebenarnya minggu lepas saya di Sungai Asap, Belaga. Minggu lepas orang nak kontak saya nun di Sungai Asap, Belaga. Padahal Kuala Lumpur berasap. Minta ketentuan kita, dan Istana Negara bertelefon dengan saya, nanya pendirian kita. Kita kata biarlah kita sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri untuk masa depan. Jadi tuan-tuan, ya ajak kongsi saya dengan kita. Tapi hari itu ada perubahan sikit dari sudut kejiranan Malaysia, kejiranan Mesra. Kalau marik dengan kampung, tapi hari itu kita dengan korporat juga. Ahli korporat. Saya terima kasihlah dengan ahli korporat. Sidak Zekon tu, sidak apa, Martimo ke apa ke, yang akan menjaga roundabout kita, yang akan maintenance, membantu kita supaya jalan kita lebih mesra, dan juga dengan bunga-bunga yang akan kita tanam di kawasan tersebut. Terima kasih. Kita ada jiran baru, iaitu ahli korporat. Akhirnya saya ucap banyak terima kasih dan selamat maju jaya kepada DBKU. Moga-moga Allah akan membantu kita untuk memberi cahaya kepada Bandaraya Kuching. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merekam penutup, terima kasih dan mohon
Dengan ini rasmilah sudah kalender aktiviti kejuaraan Mesra 2020 dan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Mohon Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, Yang Berhormat Menteri Muda dan juga Haji Syed Muhammad Hussein bin Wan Abdul Had Rahman dan disaksikan oleh Puan Sharifah Jaliha Tuanku Abdullah. Zikon yang akan ditandatangani oleh Datuk Haji Zainal Abidin bin Haji Ahmad, disaksikan oleh Datuk Haji Hamzah bin Haji Rahman selaku pengerusi, manakala Multimore Resources Sdn Bhd dan Rafulin Holding Sdn Bhd akan ditandatangani oleh Tuan Haji Muhammad Zaidi, Abang Hibni dan disaksikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Abang Ahmad Urai Datuk Hakim Abang Muhyiddin. Upacara menandatangani perjanjian persefahaman antara DBKU dan juga Sentech mengambil kira faktor terbuka kepada komuniti KJM di semua peringkat dan juga petugas-petugas di DBKU yang bakal bersara. DBKU akan menyediakan pelatih manakala Sentech menyediakan latihan. Program latihan kemahiran Sentech juga antara lainnya antara teknologi, teknikal, tenunan, kulinari dan sebagainya. Kerjasama ini secara tidak langsung dapat menyumbang kepada pembangunan dan kemahiran modal insan bagi menjana ekonomi dan menaik taraf kehidupan komuniti setempat. Untuk seterusnya dipersilakan Dewan Bandaraya Kuching Utara untuk pertukaran dokumen bersama dengan Sentech. Berikut merupakan upacara pertukaran dokumen perjanjian persefahaman antara DBKU dan juga Sentech, dan untuk seterusnya antara DBKU dan Zikon Berhad. Dan seterusnya di antara DBKU dengan Multimore Resources Sdn Bhd dan Rafulin Holding Sdn Bhd. Dan seterusnya dipersilakan tetamu kehormat dan juga semua yang berada di atas pentas untuk bergerak ke depan bagi mengabadikan sesi fotografi kenang-kenangan. Mohon maju ke depan. Dan untuk seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak atas kesudian bersama-sama hadir dan juga memberikan lagi majlis perjumpaan khas bersama dengan kejuaraan Mesra DBKU. Cenderamata berupa produk-produk yang dihasilkan oleh kejuaraan Mesra. Terima kasih Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Mohon kembali. Warga KJM, kalau kita buat laungan keramat boleh? Kalau saya sebut sayang, semua jawab Sarawak. Sayang Sarawak. Boleh?
Alright. Kita cuba semua angkat tangan untuk rakan-rakan media kita. Sayang. Kena semangat sikit. Sayang. 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 Alhamdulillah, memang kita sayang Sarawak.